Assalamualaikum, selamat pagi kepada penonton MHI Isnin yang penuh bercahaya dan bertenaga, insya-Allah bersama Hazrina Kasim kita dan Naz Rahman. 28 November dan hari ini cuti peristiwa yang istimewa. Jadi kepada mereka yang sedang bersantai di depan kaca TV anda, enjoy hari cuti ini bersama seisi keluarga ya. Dan yang pasti juga kami di Malaysia hari ini 1 jam ini nak memberikan pengisian yang bermanfaat. Jadi anda harus setia bersama dengan kami. Setia. Tetapi baiklah, saya percaya ini musim bola sepak dunia. Oh yes. Pastinya kita tak larilah daripada nak menyentuh tentang perlawanan pagi tadi. Betul, nampak tak mata saya? Mata saya ni 4 jam saja saya tidur untuk menyaksikan. 4 jam? Okeylah tu. Tertidur juga sebab nak menyaksikan. Faktor usia ke macam mana? Faktor usia dan juga faktor kita kena kerja besok. Termasuk kena. Oh, sabar. Baiklah. Jadi inilah dia keputusan semalam iaitu Belgium menentang Morocco. Kejutan yang besar. Belgium yang merupakan ranking yang kedua di Piala Dunia. Saya cuba besarkan. Macam mana nak besarkan ya? Ya. Besarkan sini ya. Tu dia. Tu dia. Jadi Belgium telah kalah 2-0 menentang Maghribi. Ya Habibi, apa sudah jadi? Tetapi kalau kita lihat persaingan antara Sepanyol dan Germany juga cukup hebat pagi tadi, di mana kedua-dua pasukan ini berjaya meletakkan dalam situasi seri lah. Seri. Tapi kalau anda yang telah menonton perlawanan pada pagi tadi, ternyata pihak Sepanyol mempunyai penguasaan apabila menentang Germany. Jadi kita tak tahu bahawa Germany ini mampu keluar melayakkan diri ke pusingan yang seterusnya ataupun tidak. Jadi sangat berbahaya Germany. Croatia yang merupakan finalis Piala Dunia 4 tahun yang lepas berjaya mengalahkan Kanada 4-1. Walaupun Kanada pada awalnya memberikan persaingan yang sengit, saya percaya, tetapi Croatia bangkit selepas itu dan membuktikan mereka memang mampu menguasai pasukan Kanada. Saya kata Piala Dunia kali ini memang penuh dengan kejutan. Pastinya peminat-peminat bola sepak seluruh dunia sedang jadi gila di sini. Jadi kita teruskan dengan perlawanan esok ya. Jadi jangan lupa kita bakal menyaksikan perlawanan. Kita saksikan di sini. Bismillah. Iaitu Cameroon lawan Serbia, South Korea dan Ghana. Dan selepas itu pula kita akan lihat final group stage matches yang akan dijalankan serentak ya. Jadi semuanya akan berlaku esok. Sedia bersengkang mata. Baiklah, itu cerita tentang bola sepak dunia. Kita nak kembali semulalah melihatkan keadaan cuaca untuk memberikan anda sedikit ramalan. Mana tahu di hari cuti peristiwa ini mungkin ada dalam kalangan anda yang ada perancangannya untuk keluar hari ini. Jadi apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu. Kalau nak diikutkan pagi ini katanya di Kuala Lumpur termasuk di Petaling Jaya ada hujan pada pagi ini. Mana hujan? Tetapi syukur alhamdulillah ya. Syukur. Cuaca cantik sangat hari ini, sesuailah untuk anda yang mungkin nak berkelah. Nas, katanya nak berkelah ya? InsyaAllah nak berkelah. Tidak, bukan pada waktu Piala Dunia ini ya. Kuching, Kota Kinabalu, Labuan semuanya bersinar matahari kita. Tapi di Petaling Jaya juga diramalkan hujan. Tiada hujan pada pagi ini. Alhamdulillah. Di Kota Baru, orang kat Kota Baru tu hujan tak pagi ni. Kalau tak hujan tu, alamak, alhamdulillah. Okey. Baiklah. Dan selepas ini kita akan ke suatu subjek yang saya amat gemari. Kalau apa-apa tentang makan, mesti saya ada di sana nombor 1 lah. Dan pada pagi ini kita nak kongsikan suatu budaya makan sarapan. Selalunya disukai oleh kaum Cina ya. Kita makan mi, macam-macam jenis mi. Jadi bersedialah untuk mi pada hari. Bukan saya mi tapi mi yang kita makan tu. Baik, kita nak bawakan anda variasi hidangan mi hari ini. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan bingkisan ini yang pastinya kita nak berilah sedikit trivia berkenaan dengan mi. Anda saksikan. Ada apa dengan mi? Let's go. Mi telah menjadi sebahagian daripada makanan ruji di negara kita. Tahukah anda, mi pertama yang telah dijumpai adalah yang sudah diawet dan diletakkan di dalam mangkuk tertutup yang terbalik di tapak arkeologi Lajia di barat laut China. Dan tepat lagi, mi berasal dari China. Catatan paling awal mi dijumpai dalam sebuah buku yang ditulis semasa dinasti Han Timur China di antara tahun 25 dan 220 Masihi. Teori lain menunjukkan mi pertama kali dibuat di Timur Tengah dan diperkenalkan ke Itali oleh orang Arab. Mi yang pertama kali ditemui di pelabuhan Laut Genoa pada tahun 1279 yang lebih dikenali sebagai pasta. Perkataan mi ini berasal dari dialek Hokkien dari kata mian, manakala noodle berasal dari bahasa Jerman.
Kemungkinan lain juga berasal dari kata nodus atau nod atau simpul yang berasal dari bahasa Latin. Tapi, tahukah anda bagaimana untuk menghasilkan mi? Senang ke nak buat? Resepinya mudah saja. Bahan-bahan yang diperlukan ialah tepung gandum, garam, telur, air dan serbuk kunyit. Cara-cara nak buat mi, pertama sekali gaulkan semua bahan sehingga menjadi dough dan tak melekat di tangan. Kedua, potong dough kepada 4 atau 5 bahagian. Ketiga, canaikan dough satu-satu hingga nipis. Kalau dah selesai potong halus-halus dengan pisau. Akhir sekali, masukkan mi ke dalam air rebusan yang mendidih. Rebus dalam jangka masa seminit 2 saja. Jangan terlalu lama, takut lembik pula. Angkat dan toskan cepat-cepat di bawah aliran air paip sejuk supaya memberhentikan mi daripada terlebih masak. Mudah kan? Boleh cuba nanti. Tapi ada satu lagi. Pernah tak anda keliru antara mi rebus atau mi Jawa dan mi Bandung? Tahu tak apa bezanya? Pasti beza pada nama. Beza antara kedua mi ini adalah resepinya sendiri. Kuah mi rebus menggunakan ubi keledek yang sudah dilecek bersama bahan lain. Manakala mi Bandung menggunakan pelbagai sos seperti sos cili, sos tomato dan sos tiram. Alahai, pagi-pagi dah cerita mi. Mesti terliur kan? Pembekas selera pada pagi ini di MHI, mi dan segala jenis mi. Dan di sini kita akan cover mi tarik. Anda kalau nak tahu strategi mi tarik ni dipelajari daripada negeri China. Ada pelbagai wilayah yang mempunyai gaya yang tersendiri. Jadi di sini kita akan bersama dengan Rina dan juga 3 pakar mi tarik kita. Betul tak Rina? Betul. Yes. Kalau tengok di sini ni memang kita akan pamerkan kepada penonton ni istimewa kita untuk kita tunjuk demo nak buat mi tarik ni. Tapi sebelum tu kita seperti biasalah nak perkenalkan tetamu-tetamu kita. Ini dia Datuk Abdul Halim, Datin Nurul Hijah Ismail dan juga Haji Isa. Apa khabar ke semuanya? Datuk Datin, terima kasih kerana bersama kita. Terima kasih banyak. Dan Haji Isa adalah pakar mi tarik kita, Rina. Katanya 25 tahun. 25 dah buat mi tarik. Wow, jadi Tuan Haji, boleh tak saya tanya, kalau kita tarik mi ni, dia boleh buat tebal macam mana, dia boleh buat nipis macam mana? You mau nipis boleh, kecil boleh, besar boleh. You punya ni apa? Lagi size kecil punya halus macam rambut boleh? Boleh. InsyaAllah saya buat tengok. Okey, baiklah. Kita mungkin boleh teruskan dengan untuk Tuan Haji Isa demo dulu. Sampai sambung tu nak tanya juga dia Datuk. Bila kita sebut tentang makanan mi ni kan, mi tarik ini memang cukup popular lah dalam kalangan masyarakat Cina. Bagaimana kalau kita lihat sambutannya untuk orang-orang kita di Malaysia ini? Okey. Sebenarnya dari segi sambutan, mi tarik ni memang ada peminat dekat Malaysia. Antaranya keutamaan orang Melayu. Satu dari segi kesihatan dia. Dia antara makanan yang sihat. Sebab dia tak tumis pakai minyak. Dia pakai rempah-rempah ratus yang boleh melancarkan peredaran darah. Betul. Jadi benda-benda ni yang buatkan terutamanya orang berumur memang suka sup dan mi tarik sebab dia berasaskan kesihatan. Jadi kat sini selain daripada sedap tu lah. Ini ada ramuan rempah ratus dia lah. Ya, betul. Boleh ceritakan sikit apa rempah ratus dia ada kat dalam rempah ratus dia sebenarnya rempah ratus sup biasa, antaranya bunga lawang, halia, bawang putih, sebut lada. Saya nak bau sikit. Macam mana bau dia? Dia ada tak sabar kan? Nak cuba. Dia ada buah pala. So adalah jintan-jintan yang dirahsiakan juga sebagai resepi rahsia. Adakah resepi dia rahsia Tuan Haji? Tak boleh bagi tahu orang lain. Boleh, semua boleh. Semua boleh. Apa orang belajar tahu bagi. Ni pakai apa? Boleh. Okey. Ini kita nak buat mi tarik ni kategori ketebalan dia bagaimana? Nak buat yang halus ke atau yang tebal ni? Okey, ni you mau orang customer suka apa? Saya hari ni maga kecil punya. Besok you mau bagi kata maga besar kecil. Semua boleh buat. Semua boleh. Okey, sekarang Tuan Haji nak tunjuk yang mana satu? Sekarang saya kuah, insyaAllah saya kuah besar punya mi satu. Besar dulu. Okey. Yang besar dulu. Berapa kali dia tarik? Kita tunjuk yang besar dulu. Dia macam dadu, kena buka berapa kali? Baik, Datin juga mungkin. Sama 7, 6 macam tu tak sama lagi. 6 atau 7. Baik. Datin ada kepakaran untuk buat mi tarik ni? Takat ni belum lagi. Saya kepakaran saya menyediakan saja. Okey, tapi kalau kita lihat dari segi bahan-bahan ataupun condiments dia kan, apa yang paling penting sebenarnya untuk mi tarik ni? Yang paling wajib kena ada dia punya chili oil.
Oh, itu wajib Itu saya setuju. Ya, Saya tanpa cili setuju. oil ni tak komplit. Ini dia yang menjadi penyedap segala-galanya. Yang saya pertama kali saya rasa daripada Sincang. Ya, betul. Betul. Okey, Nas, Yang ni kita memang tengok dapat. ni mi kategori yang besar. Oh, ini Ini besar kategori punya. besar. Tarik berapa kali, bos? Ni 7 kali. 7 kali. Okey. Kalau katakan kita nak nipis sikit lagi, nak tengok macam Boleh. mana Okey, sikit. lagi Nak saya tengok. buat Nipis mibis. Okey, tengok ini nipis kategori sikit. yang besar kita dah tengok. Tetapi kalau ikutkan kepakaran Tuan Haji Isa ni, macam tak sampai dalam masa 2 minit. Betul. Dah selesai. Betul. Ini 3 minit lah. Tapi you mau biasa 2 minit cukup. 2 minit cukup. 2 minit Kalau, untuk kalau tarik. Tuan Haji lah. Kalau saya dan you Nas tengok- mungkin 20 minit tak cukup. Cukup. Lagi lama sikit masak. Tak ada sedap Oh, berjalan. tak sedap. Okey. Dan kenapa Datuk dan Datin tertarik untuk membawa mi tarik urumci ni ke Malaysia? Sebenarnya ini cetusan idea daripada satu lawatan penjagaan saya ke China, ke Xinjiang. Saya duduk sana hampir 2 minggu. Dan Urumqi ni merupakan ibu kota wilayah Xinjiang, ya? Betul. Dan kita tertarik dengan sebab 2 minggu memang tak ada makanan lain, makan yang ada benda yang sama. Jadi saya terlangsung berat badan turun, kita bertambah sihat, fitness kita meningkat. So saya nampak ada kebaikan dari segi ni. Jadi kita cuba bawa konsep express. Jadi kami cuba bawa konsep express di mana orang yang datang order tak perlu tunggu Lama. lebih daripada 10 minit. Ini makanan segera, fast food Asian style. Okey, Tuan Haji katanya dah siap yang kecil punya Ini paling kecil ke? Ni lagi kecil. Tapi ni biasa punya. Orang yang semua sedang biasa punya. biasa. Lagi saya kuat satu kecil punya. Okey. Ni boleh tali Okey, ni kecil punya. Lagi tali macam tu. Okey, boleh tarik lagi. Wow, Okey. halusnya. Lagi tali. Kuat sikit. Okey. Okey. Wow, kepakaran dia tu halusnya. nampak. Dia semakin halus, semakin halus. Ni jam tu halus boleh makan. Tapi ni jam tu makan mau besar sebenarnya orang makan staff. Okey, faham. Ni jam tu. Baik, nak tanya juga dengan Datuk dan Datin kan, adakah ianya sesuai untuk masakan bersup saja atau bagaimana? Tak, sebenarnya mi tarik ni kita ada berkuah, kita juga goreng-goreng, Oh, kita goreng ada pun juga ada? kicap. So ada pelbagai cita rasa lah. Soalan dia kata 2 minit boleh siap. Okey. Boleh kita terus... Haji, jom kita boleh. celurkan. Kita Celur nak tengok tak, berapa lama. Jom kita Itu yang mula-mula tu je. Yang mula yang besar lah, Okey. yang besar. Buat baru, Haji buat baru. Tuan Haji nak buat yang baru. nak buat baru, kan? nak buat fresh. Dan Sebab kita mungkin tengok dah lama katanya kurang sedap. Bila nak buat tu terus kena celur ya. Betul. Jadi kat sini, baiklah. apa keistimewaan mi yang ditarik? Saya difahamkan dia lebih kenyal, dia lebih, orang kata, rasa dia pun lebih ketara macam mana? Betul ke, Datin? Dia asli, dia tak ada bahan pengawet. Kita buat fresh. Menggunakan bahan-bahan macam tepung. Kalau kita beli yang dah sediap tu, dah ada bahan pengawet, nak bagi tahan lama. So yang ni, keistimewaan dia memang dia fresh lah. Kita takkan simpan lama masak. Buat terus masak. Jadi Rina, kali ini kita dapat rasa mi yang ditarik secara fresh. Itulah tu. Ah. Tapi saya kagum dari segi teknik Tuan Haji sendiri kan. Tangannya juga pergerakannya sangat lembut bila menarik tu. Seolah-olah seperti seorang penari. Betul. Dia ada rhythm Dia dia. kena Ritma ada dia. bakat jugalah ya Betul, untuk betul. tarik Nak cuba mi ke? ni. Itulah dia. Kalau seperti kami lah kan, agaknya berapa masa diperlukan? Kalau Boleh ke? Seperti kami Boleh, yang baru nak ada belajar ni, tangan. berapa masa diperlukan untuk tangan. orang kata at least lah boleh buat dengan Sebenarnya cantiknya. kalau kita nak belajar, sehari boleh belajar dah. Okey. Cumanya ketahanan kita tu. Sebab dia fitness tinggi. Belajar ya? Kalau nak macam kat kedai, Ya. dia buat tepung dalam 50 kilo sehari. 50 kilo Nas. 50 kilo? Ya Allah. Terus tak jadilah letak sama tanya ni. Kalau kat kedai, central kitchen tu. Okey, Tapi okey, bila okey. di gerai kami, di kios kami akan buat semua portion lah. Dan saya difahamkan apa tu, bila kita masak tu, kios dia kita boleh nampak macam mana orang tu tarik. Betul, ya? betul. Untuk menampakkan Kebiasaannya memang tarik depan orang, Baru depan customer sendiri. Yang itu so dia macam ini awak punya. Itu memberi kepuasan juga untuk Betul. pelanggan kan bila dapat lihat. Okey. Datuk Tuan Menanti dah Haji, boleh bercabar ke? saya ni. Rakan saya nak cuba tarik. Boleh. Boleh. Jadi, Kita nak tengok saya buat tai kehebatan chi dia. sikit.
Nas. Okey, tangan mesti lembut. Okey, saya tengok Lembut jari dan ni, Mas. bertenaga ya. Lembut dan bertenaga. Wih. Sebab dia memerlukan kekuatan Boleh. lengan juga kan Dan untuk saya pun menarik tak nak ni. bazir. Kalau boleh saya nak Rina rasa air tangan saya. Macam mana? Boleh. Kalau Nas kalau Nas Boleh dah. berjaya saya akan cuba. Kalau saya berjaya pressure terus berpeluh-peluh Sebab saya. kalau awak tak berjaya dah tentu saya tidak. InsyaAllah. Okey. Berkat dan usaha pasti berjaya. 25 tahun ya. So 25 kalau minimum tahun. nak belajar tu berapa lama? Okey. Ha. Belajar 5 bulan jam tu 6 bulan. You tengok secili belajar lah. 5-6 bulan dah boleh pandai. dah Tapi boleh bila- lah. You jam tu. Tarik. Okey, jom sekarang macam mana? Ni. Okey. Tarik lagi. Tarik lagi. Okey. Lagi tali sikit. Okey, tarik Tali sikit. sikit. Okey. Lagi tali. Tarik lagi. ya. Tarik tepung Jangan- tarik. jangan tarik sampai je. tarik, Nas. Okey, saya takut. Okey. Ini Tak apa. putus. Lagi sikit. Lagi, okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Lagi. Okey, lagi. Okey. Cukup. Okey. Lagi tiga bawah satu. Oh. Okey. 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 Bawah ni. Okey, ini. Okey. Oh, ada cara dia. Oh, dia kena digulungkan. Oh, kena pegang begitu. Okey. Lagi tali satu. Kunci satu dia lagi. sini, ya, Okey, kunci. sekarang Okey. Tarik. Lagi tali. tarik lagi. Okey, buat sama ulang balik. Dah namanya mi tarik, Nas. Lagi satu Lepas tu, jasa. Okey. sambung lagi ini macam. Okey. Oh, dia ada cara masuk jari-jari dia. Di tengah. Dan bulatkan dia. Dan bulatkan Okey. dia. Oh, dah letak tepung sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Peluh-peluh ni. Dah tarik dia peluh-peluh ni. Dah peluh. Okey, cukup. Okey. Lepas tu, Gabungkan dia. Tali bawah. Satukan. masuk ni. Sudah luar lah. Okey. Okey. Lagi satu Kumpulkan kali. dia. Okey, ikat dia. Okey. Lagi sini. Kat sini Okey. Okey, tarik lagi. Dia tak putus-putus. Oh, cukup. Lagi satu. Wah, Nas, hampir jadi ni, Nas. Simpul tu. Bismillah. Oh, simpulkan dulu. Okey. Okey. Lagi Lagi satu kali. Bismillah. Tarik. Okey. Oh. Okey, tak apa. Tak apa, boleh lagi. Masih boleh. Masih boleh. Okey, Lagi tarik. satu kali. Lagi satu kali. Okey. Macam tu. Okey, gulungkan sikit. Ini betul-betul Okey. kelas. Lagi Kelas bawah. terus. Oh, cukupkah semua? Cukup bawah. Lagi okey. Boleh ke tu, Nas? Tak dapat semua? Boleh. Oh, boleh ya? Lagi tali Oh, satu. tarik lagi. je? Tali lagi. Tarik lagi. Tarik je. Tarik. Okey, boleh. Okey. Lagi satu kali cukup. Okey. Bagus. nampak tu. Bagus. Tengok. Boleh lah untuk kali pertama Saya boleh bercuba apply kan. untuk kerja baru. Dekat Mi Tarik Urumqi ya. Okey, so boleh. sekarang Okey, ni okey. kita letak ke tepi dan kita akan rebus dia dan Rina Kecelur dia, Rina ya. Kasim kita akan rasa. Okey, boleh. Okey, sementara tu kita lihat mi yang dah celur ni. Okey. Sebab sekarang kita tengok rasa dia pula macam mana. Okey, yang ni dah celur tadi. Okey. Lepas tarik dah celur. Dan kita ada sup dia dekat sini. Super. Sup dia memang kena panas-panas. Dari segi Dengan sup dia rempah tadi tu istimewa lah, kita dah buat. Okey. Okey, kita ambil sup dia. Okey. Dari sini. Oh, saya ke sini pula. Mai sini. Kita tuang lah. Ini yang bersup ya. Yang sup. Okey, sup ni kita ada macam-macam pilihan. Okey. Kita boleh letak isi ayam, daging, Okey. dumpling dengan fish ball. So yang kali kita buat daging lah. Sebab itu kita dah buat dumpling. Kita letak Okey. daging macam ni. Tu dia. Wah, mewah daging ya. Dan dulu saya tanya dumpling ni dalam bahasa Melayu apa? Dia kata dumpling juga. Saya rasa sama je saya rasa. Dumpling juga. Tetap dumpling. Okey. Okey, Bawang ni wajib lah. Okey, masukkan daun bawang. Okey. Dan yang ini Nas. Okey. Yang ini depend. Tengah orang suka banyak. Okey. Tengah orang minta 2-3 bekas benda tu. Okey. Ladies first. Rina nak tahu banyak. Try. Saya suka pedas. Pedas. Suka pedas. Boleh lebih ke? Boleh, terima Jangan kasih. menyesal. Okey, jangan kita- Wah, menarik. So Okey, kita sekejap ini ni ada kita boleh sebut cuba. cuba juga. Kita akan tabur tepi macam ni. Inilah kelainan Mi Tarik Urumqi. Sebab dia ada extra sikit. Macam tu. Okey, dah ready macam ni. Menarik. So dia kena letak bawang Bawang, goreng betul. ke apa ya? Ya, kita boleh letak bawang goreng. Ini ikut cita rasa Yang masing-masing ini nak punya tambahkan resepi lagi ni. rasa. Betul. Okey. Okey. Dengan Boleh tak bawang saya sampel? Boleh tak? Saya tanya kat studio. Studio boleh tak? Boleh makan? Tapi kita Okey. makan sekejap lagi lah ya. cuba yang Sebab mana? dia kan bersup kan. Panas. Faham. Faham. Sebenarnya dia dah tak sabar.
Tetapi bagi mereka lah yang mungkin nak menikmati mi tarik Urumqi ni, bagaimana mereka boleh ke mana sebenarnya? Okey, kami lokasi kami ada di Bukit Lutong. Boleh cari kami di Bukit Lutong. Di Seri Aman Food Court. Seri Aman Food Court. Boleh datang. Senang sahaja. Dan sebab Rina tak kasih saya makan sekarang, Bukan tak kasih. saya kena pergi Bukit Lutong. Sekejap lagi boleh makan. Kita dah ada, sebenarnya kita dah ada beberapa pihak yang berminat untuk franchise, nak buka franchise. Tapi kami nak biarkan satu outlet ni kukuh dulu. Kemudian baru kita start planning untuk membesarkan dululah, insyaAllah. Bagus. Baiklah. Ada pergerakan untuk memajukan perniagaan. Sedikit masa lagi, kita doakan yang terbaik untuk Amin, kita. amin. Terima kasih Tuan Haji, Datuk dan juga Datin. Yang pertama kali kita dapat tarik-tarik ni, insyaAllah saya nak celurkan, saya nak dia makan juga dari tangan saya macam mana rasa dia. Okey. Bismillah. Sabar jap kita makan. Kita berehat sekejap, kembali lagi bersama kami di Amisha. Ni apa lagi? Tunggu sajalah nanti. Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini, pastinya di Pekarangan Seri Pentas. Sekarang ini bukan sahaja kita dah tahu cara nak tarik mi tarik. Tahniah Nas. Terima kasih. Saya masih macam berjaya, saya mendapat kejayaan yang baru insya-Allah. Okey, baik. Ini pula lagi menarik kerana kita nak tunjuk kepada anda pan mi. Yes. Juga salah satu sarapan yang popular dalam kalangan masyarakat Cina. Betul, terutamanya dalam kalangan masyarakat Cina Hokkien ya. Dry cili pan mi ni dia ada rasa yang tersendiri. Jadi kita bersama dengan Encik Muhammad Firdaus dan Encik Wan Iman kita. Saya difahamkan resepi ni daripada ibu Encik Firdaus, betul? Ya, betul. Jadi selalunya lah, sebab saya pun isteri saya Cina, bila dia dapat dry cili pan mi ni, dia orang Hokkien, dia selalu macam, saya dah tak boleh makan sebab dia tak halal. Jadi apa betul? cerita je kat sini? Macam mana anda ulahkan? Okay, selalunya kalau ada bahagian yang tak halal tu, of course dia punya oil ada sedikit that oil dengan dia punya daging lah. And then for tak semua, tapi ada certain kawan kita yang orang Melayu, bila masa kita start jual, dia makan asing. Oh, terima kasih. Dia tak pandai nak campur. So when come to Okey. pan mi, you have to mix everything. Betul. Gaul semua baru makan ya. Yes. Dan dia ada kering dan dia ada sup kan? Ya, betul. Okey, jadi kat sini asas dia, silakan. Okay, so yang kita nampak kat sini kita ada yang classic pan mi, which is like the normal one ataupun soup. Okay, so dia consist dengan kita punya minced meat and then with the bawang goreng and then ada China chili oil, ada anchovy dan juga soup lah. So soup ni semua kita buat sendiri. And then that is our orang cakap menu killer lah. So the different dia kering dan dia ada dendeng bakar ataupun daging salai, Chinese daging salai. Yang halal Yes, halal lah. sekarang boleh cari halal. Alhamdulillah. Dan then kita ada poached egg. Ya, lepas tu kita pecahkan kuning dia, lepas tu kita campur dia sama-sama. Lepas tu dia jadi kesedapan dalam mulut kita. Ya Allah. Okey, mungkin kita boleh tunjuk contoh dulu sebab ini contoh pan mi-nya ya. Dia sedikit lebar Dia kan? macam kuih tiaw tapi tak terlalu that lebar. Yes. Okey. Dan pastinya juga kita nak tengoklah teknik bagaimana penyediaan untuk kita Boleh, tak sediakan masalah. pan mi ini. Okay, so mungkin kita boleh panaskan dulu ni air. So Okay. actually the trick is the sauce. Okay, so dekat sini saya tak menggunakan shallot oil. Okey. Tapi untuk kat rumah nak lagi guna shallot oil. Shallot oil. Tapi untuk menjual kita guna bijan. Sebab bijan. kapasiti penggunaan tu masya-Allah dia Faham? agak Betul, dan kos dia semakin tinggi lah. Yeah, so kalau the trick is quite simple. Kita just campurkan dengan kicap. Okey, kicap. So this one selalunya orang kena try which one is the combination yang okey lah. Okay, and then kita akan Untuk dapatkan gunakan rasa yang sedap yes, and then kita akan letakkan sedikit fish oil. Fish oil. So fish oil pun sebenarnya kalau kita beli kat pasar raya, kita kena tengok, jangan beli kerana brand, tetapi beli kerana ingredient. Ingredient. So apa yang kita kena pantau tu? So macam contohnya yang kita guna ada satu particular brand which is dia guna 75% anchovy. Ada yang guna pati, ada mix. Dan kepada anda yang tengah tertanya kenapa orang Singapura cakap anchovy, ikan bilis ya. Ikan bilis. Dan Ikan pastinya sos itu akan memberi cukup rasa masingnya ya. InsyaAllah. Okey. Okay, so just gaul semua. Okey. Okay, so telur dah boleh masuk. Okay, so dekat sini kenapa pan mi ada satu adalah makanan yang kita panggil macam home food lah. Okey. Right, so kalau kita kurangkan something, dia akan kurang that rasa. Dia takkan dapat rasa yang sebenarnya. Yes. So misbah dia semua kena betul ya. Ya. Misbah. Okay. Asal ada setengah orang kata, saya tak nak
tak nak ikan bilis, saya tak nak bawang goreng. Tak So boleh. dia akan lari. Tak boleh So for example, kita punya bawang goreng ni, dia akan memberi rasa caramel-ish, manis-manis dia. Tapi Kak Firdaus, tapi mungkinlah ada setengah orang alergi, tak boleh makan ikan bilis dan sebagainya. Ada ganti yang boleh menyedapkan kembali rasa pan mi tu? Susah nak cakap. Susah, Nak cakap nak ganti-ganti susah. Betul. Dia macam Chinese food. Kebanyakan orang, saya agak tertarik bila orang selalu pergi makan kedai-kedai non-Chinese, dia letak no pork, no lard. Sebenarnya ada satu lagi ingredient yang ramai orang terlepas pandang. For example, dia punya liquor ataupun rice. So itu yang kena particular lah. So ikan bilis ni pula adalah dia punya rasa masin dia. So kalau kita tarik rasa masin, dia akan lari. Betul. Sebab China chili oil kita ni, dia rasa China chili oil. Dia bukan macam yang Melayu punya chili oil. Dia bukan pedas cili padi. Dia punya pedas cili kering dia. Betul. Dia lain sikit, menggigit dia sikit. So kat sini kita akan letak kita punya. So ini saya dah buat siap lah kan. Dah. Yelah kan, busy kan dekat Q3 ni. Tapi ini biasa ke daun pucuk ubi ni? Sorry? Daun pucuk manis. Pucuk manis ni kita pucuk guna manis. untuk sup. Untuk sup. So selalunya kita akan guna sup pacoy ataupun sup manis juga. Ini yang kita sediakan yang kering. Ya betul. Okey, teruskan. Okey, so ini kita akan letak sedikit daun bawang. Bawang. Jadi kita akan letak dinding bakar. Ini kilanya ya. Yeah. Dendeng bakar ataupun Sebab, daging salai dendeng. Dinding, dia bukan dinding bakar, dinding bakwa. Dia bukan Salah, Cina. ya. Tak apa. It's okay. Kita belajar satu orang kata culture Okey, atau budaya kita yang masukkan poached egg. Okey. Rina suka telur hancur tak? Telur cair. telur cair. Saya boleh? kurang gemar. Kurang gemar. Saya kalau makan kuningnya mesti keras. Boleh request. Boleh ya? Boleh request. Itu takkan menghilangkan mengurangkan rasa? Sama tak? Lebih better dengan Cair. Because the lemak datang daripada ni. So saya dah sediakan satu kat sini. Okey, sekarang ni dia letak dua sekali untuk kita. Ni selalu yang trik untuk lebih lemak dia. Wow. Okey, so mungkin tuan nak sekarang pecahkan? Okey, sila kita pecahkan, kita gaulkan. Saya takut nak buat sendiri. Tahu boleh buat, cuba. Boleh, sebab saya takut. Ambil garpu, just pecahkan. Saya takut saya ni menggelapu sikit. Allahu Akbar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa kita nampak Mari ni? kita bersama-sama. Bersama-sama ya? Ya. Maksudnya di tengah ni? Pecahkan saja. Sat. Okey, sekarang Kemudian gaul. Gaul semua. Kita kena gaul semua ni sekali. Ya, saya. Tapi ini adalah macam orang cakap satu tanda aras, tak semestinya kena ikut. Betul. Ikutlah Ikut preference orang. keselesaan kita juga nak makan macam mana ya. Tapi inilah dia budaya dia lah. Budaya makan dia macam ni Kalau lah. saya pilih untuk letak semua dalam pinggan, lagi laju kita gaul. Lagi laju betul. Okey. Betul. Saya tertarik dengan daging dendeng Dendeng ini bakar. atau dendeng bakar ni. Okey. Mungkin boleh cerita sikit lah dari segi ideanya Okey, untuk sebenarnya, jelmakan dalam pan mi ni. Sebenarnya benda ni terhasil masa PKP. So saya pun dalam production line. Tapi masa baik. PKP tu office kami kena pecah masuk. Jadi my mum Singaporean dekat Johor. Jadi kita macam nak buat apa atas PKP kan. Nak buat apa. So, jadi terjema lah idea ini. So bila kita buat, it just happen to be a business. Orang suka. Saya pun tak expect orang suka. Terus Dah, sampai kekal hari ini. Alhamdulillah. Soalan terakhir ni. Kalau cili pan mi ni, ada orang kata daripada Malaysia, ada orang kata daripada Taiwan, ada orang kata daripada Singapura. Mana satu? Saya boleh cakap orang ni daripada Malaysia tapi dia pergi ke Singapura. Untuk menjayakannya. Yes. Sama juga macam Jadi dendeng betul lah. bakar ni. Asalnya Malaysia lah tu. Yes. Bagi mereka yang nak menikmatinya bagaimana? Boleh datang ke kafe kita di Prima Saujana Kajang. Prima Saujana Dendeng Kajang. bakar lah. Okey. Atau just buat sendirilah. Buat sendiri dia mungkin tak sama kalau first timer. Ni daging bakwanya. Apapun terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Firdaus dan juga Iman bersama kita hari ini untuk perkongsian pan mi yang sangat sedap lah tu. Sedap Allah. sangat ni. Cili dia. Baik. Okey, kita sambil-sambil tu terima kasih. Sambil-sambil terima tu kasih. satu lagi mi istimewa yang kami nak kenalkan kepada anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mi bukan sebarang mi. Kita hari ini mi celup. Ini celup-celup dari Kelantan. Okey. Kelantan kita bersama dengan Puan Aduni Abdullah dan juga Puan Farida Ismail ya. Adik beradik ke ni ke anak? Mak. Ya ke? Adik tadi. Adik dan kakak tadi. Okey, baiklah. Okey, tadi kami dah lihat perbezaan pan mi dan juga mi tarik. Apa istimewanya mi celup ni? Silakan Mak. Mak boleh cerita, anaknya pun boleh cerita, tapi paling best ni kita tengok ni. Kalau kita tengok ni inilah kita istimewanya. tahu dia dari
Kelantan. Betul tak? Kita angkat sikit supaya nampak di TV ni. Okey, apa bahan-bahan ni kalau boleh cerita sikit, Mak? Kalau yang ni urat keting. Urat keting. Perut muda ni perut tebal. Oh, perut muda? Perut muda. Perut muda. Okey, ni perut tebal. Ini isi ayam lah. Isi ayam. Ni daging. Daging. Ini semua akan dicampur, disatukan dalam mi celup kita. Oh, kalau orang yang tak makan organ dalaman ni boleh. Boleh asingkan. Boleh asingkan. Tapi tak Kelantan lah kalau begitu kan. Kalau Kelantan campur-campur semua lah. Okey. Jadi asal Bula Berniaga ni di mana dan berapa lama dah? Baru je. Agak niaga dekat dengan Subang Galaksi tu. Boleh sambil-sambil tu kita hidangkan. Kita nak tengoklah juga bagaimana disatukan mi dan kuih tiaunya. Adakah ini juga dicampur ataupun kita masukkan salah satu sahaja? Ikut customer minta. Ikut Kalau customer customer. minta nak campur, kita campur. Kalau customer nak satu pun, kita satu. Ini guna kuih tiaw Ini kuih tiaw. Tapi Okey. kita bukan sebarang mi celup lah. Kalau abang pergi semua adalah alat-alat Thai semua. Makanan Thailand semua datang. Semua ada? import datang. Semua saja? Ya, semua ada. Baik, kita nak tanya dengan Puan Duni ataupun Farida sendiri boleh jawab dari segi supnya ni. Sebab kita tengok ini sup bagaimana gabungan juga daging bersama dengan perut ke bagaimana? Memang kita rebus sekali ya. Rebus sekali daging dan juga perutnya. Okey, baiklah. Saya pun betul-betul nak tanya. Mi celup ni memang asal dia dari Kelantan ke? Sebab saya dah pergi banyak negeri. Semua ada mi celup dia yang ini, betul tak? Asal ni kalau mi celup, kalau saya tahulah. Asal dari Thailand sebenarnya. Iya ke? Cara campuran. Campuran. Orang Kedah kata dari Kedah. Orang Perlis kata dari Perlis. Semua Kelantan kata dari Kelantan. Asal kalau saya tahu ni, umur saya ni, mesti Thailand punya. Sebab dia punya ni mari di Ayut Taya. Ayut Taya. Sebab saya kacau orang lah, Thailand dengan Malaysia. Patutlah putih-putih lah. Ada tauge dan juga ini kangkung ya? Ini kangkung. Okey, berbeza sikit. Dia tak letak sawi, tapi letak kangkung. Sawi tu boleh, tapi sawi tu kalau lah dengan mi celup dia tak sesuai. Oh, dia tak susah. Sawi tu kalau masuk dengan mi celup ni dia rasa macam lain. Lain sikit. Sawi ni dia pergi ke mi sup. Okey, ada beza dia di situ. Ada beza di situ dia. Saya pun tak tahu, barulah saya tahu. Dan untuk supnya pula, apa rahsia kesedapannya di sini? Ini resepi turun-temurun ke macam mana? Ini resepinya punya Istimewa lah ya. istimewa, tapi kita campur kasih sayang customer. Kasih sayang. Nampak tak? Dia nak cerita. Farida. Dia nak cerita. Tapi dia takut. Rahsia. Rahsia dia tu. Saya tak ada rahsia, tapi cuma kali kita dah masak ni kita dengan ikhlas bang. Betul tak? Kali kita buat dengan ikhlas, dengan sedap, apa kesemua komplain kita ambil beratkan. Yang sedap pergi cakap, yang tak sedap Bagi tahu. buang kat kita, buang sini. Satu lagi, orang kata makanan Kelantan ni kata manis. Jadi kat sini manis. Mi celup ni manis ke? Sedang-sedang je. Tak ada semat sangat lah. Dan tak manis sekarang sangat lah. kita nak letak apa untuk kasih dia pedas? Banyak juga macam bahan-bahan jenis garam dia. ada. Semua ni kena letak dalam. Betul? Tak dalam lah. Oh iya. Oh, itu sekali. Okey, kita tengok macam mana. Nas nak tahu rahsia tak? Ni bawang goreng. Nak tahu rahsia tak? Apa rahsia dia? Rahsia dia, seumur hidup saya, saya tak pernah makan mi celup. Ya Tak pernah makan mi celup. Ini khas untuk Hazrina Kasim kita. Khas. Sebab saya tak makan organ dalaman, tapi bila diberitahu yang supnya ni dicampur dengan organ dalaman, sebab tu saya menolak. Itu sahaja. Macam inilah. Tapi bila tengok ni macam menarik ya. Nampak macam sedap. Dia letak garam kasar macam tu sekali. Banyak boleh. betul garam dia tu. Tak apa, Ini rasa perasa, dia, semua lagi perasa. perasa dia semua masuk dalam jadi sedap. Itu ya. Ini pula Inilah ada cili Thailand lah ni. Ini cili Thailand. Cili Thailand. Okey, itu kacang. Kacang. Oh, itu Memang lebih nampak Thailand dia. istimewa sebab ada taburan kacang tu sendiri. okey. Lepas tu kita nampak ada Cili cili jeruk juga penting untuk mi celup ni. Kalau cili jeruk tu sedap lah. Oh, okey. Tapi barang kita memang import punya lah. Memang importnya. Import punya. Istimewa. Istimewa. Okey. Istimewa punya. Minyak bijan ke minyak ikan? Ini Sosikan. minyak macam Ini kicap cair tu. kicap cair. Okey. Kicap cair. Kicap cair yang betul-betul kicap dicairkan dalam cair. macam minyak macam tu. Okey. Ni minyak bawang putih ni. Minyak bawang putih. Minyak bawang goreng Ni putih. kicap Itu kicap. Kicap. Jadi apa kita Kicap dapat kat kita sini? semua tiga rasa lah. Tiga punya
Berbagai rasa. So dia ada masam, dia ada masin, dia ada pedas. Pedas tak ada. Pedas tak ada. Mana pedas dia? Pedas dia ada nak cili Tak, ni. ini disebut tempat kicap. Kicap tak adalah pedasnya. Untuk the whole thing. Orang kata kalau kata Thailand ini serbuk cili dan juga cili. Ini cili muda cili merah. Cili merah. Dua jenis cili. Okey. Dah hampir siap. Campur daun sup dan Jadi, juga daun bawang. yang lain daripada perahan limau ya. Lain daripada budaya Cina ni dia tak gunakan bijan dan sebagainya. Okey, ini ternyata berbeza lah. Ternyata kalau nak budaya yang dibandingkan berbeza. dengan masyarakat Cina yang menghidangkan pan mi ataupun mi tari ya. Dan orang Cina ni suka makan mi pagi-pagi. Orang Kelantan suka makan mi celup pagi tak? Ada? Pagi-pagi Memang ada. ada. Okey. Kedai seawal pukul berapa dah buka ni untuk menikmati mi celup? Pukul 12. Pukul 12 dah boleh Tapi kalau akak menikmati. pergi bukan sebagai mi celup belah kita. Ada Bagai-bagai lah. Kalau taruh telur lagi sedap. Telur. Ada asam perut muda. Inilah dikatakan cinta dalam sebuah mangkuk. Wah. Cinta menzahirkan perasaan cinta, kasih dan sayang dengan sekali bau sahaja. Mana sudu dia? Mana sudu dia? Mana sudu dia sekarang? Apa sekejap lagi kita rasa Kejap, semua ya? tenang. Kejap, ya? Tarik nafas, bawa tenang sekejap. Sabar dulu. Okey. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Udani dan juga Farida hari ini bersama kita berkongsi mi celup-celup yang sangat enak. Ini baunya pun dah tak sabar nak Dia merasa. berkongsi tenaga, berkongsi masa dan berkongsi ilmu juga untuk anda semua. Jadi kalau anda yang tertelia tu sabar tunggu-tunggu kita akan rasa sebentar ini. Kita berehat seketika kembali selepas ini bersama Rina. Malaysia hari ini. Ya saya. Silakan Rina. Ini dia hidangan mi untuk sarapan kita pagi ini Nas di Malaysia hari ini. Tak tahu nak pilih yang mana. Semuanya menyelerakan dan sedap-sedap belaka. Nampak tak berasap? Berasap masih berasap. Jadi kat sini kita nampak mi tarik uruci kita dengan dumpling. Terima kasih, terima kasih Tuan Haji. kita. Oi, mewahnya hari ini. Yang ini pula dry cili pan mi dan juga yang ada berkuah di sini dan sini pula mi celup jijo kita. Okey, baiklah. Sambil-sambil kita nak menikmati hidangan ini yang ada di depan mata ni. Alhamdulillah rezeki kita hari ini. Terima kasih Tuan Haji. Macam makan meriah dekat, macam makan dekat kopitiam ini kena Cina berkenduri ni. Baik. Okey, kita nak bawakan sedikitlah perkongsian di Dada Akbar yang mana di Cosmo muka hadapannya berkisarkan tentang tidak bekerja tapi hidup senang. Itulah Ini dia. yang kita rasa sedihlah di mana golongan gelandangan di ibu negara ini memilih jalan mudah untuk enggan cari kerja selepas terima pelbagai bantuan secara percuma. Tempat tinggal diberi, makanan diberi dan juga pakaian diberi sehingga mereka ini dianggap oleh badan NGO sebagai mat berat. Mat berat tulang. Berat angkat tulang. Bukan ringan tulang, berat tulang. Jadi di sini kita sebagai rakyat kita rasa berat hati tau. Ya. Bila kita nak sedekah pun kita fikir dua kali. Jadi kepada harapan saya lah bahawa kerajaan baru ini dapat mengatasi masalah gelandangan ini. Terutamanya mereka yang ada mat berat ni kan. Untuk utusan Malaysia pula agihan lebih bersasar kata PM kita yang ke-10. Kerajaan berpandangan peruntukan perbelanjaan subsidi sepatutnya bertujuan meringankan beban orang miskin dan agihan pemberian bantuan perlu dikaji semula agar lebih berkesan. Ini susulan daripada mesyuarat khas kos sara hidup rakyat yang baru saja diadakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10. Jadi kita lihat insya-Allah apakah kesudahannya, adakah agihannya akan bersasar ataupun tidak, semuanya bergantung kepada kerajaan yang baru ini. Okey, baik. Hidangan sudah di depan mata. Apa tunggu lagi? Okey, Nas? pilihan anda yang mana satu? Sebab saya tak pernah makan mi celup. Saya sebenarnya nak rasa semua. Betul. Tak tamak kan? Tak tamak. Sikit-sikit lah. Kita kongsi-kongsi lah. Jadi Okey. pilih nak kering ke nak basah? Saya nak rasa supnya dulu. Okey, baik, silakan. Sementara tu kalau awak pilih yang mana? Awak Saya- nak chopstick? saya pilih chopstick insya-Allah. Mi yao chopstick ah. Ini yao chopstick ah. Okey. Baik. Terima kasih. Kita dapat backing sekali tu. Ada kuah dia tak cukup kuah dia. Okey, baik. Katanya tak cukup kuah tak apa. Okey, saya kita nak cuba. tetap nak rasa kuahnya. Awak cuba mi celup, saya nak cuba mi tarik dulu ya. Okey. Inilah dia resepi daripada ibu kota Urumqi dari wilayah Xinjiang walaupun chefnya daripada Gansu. Okey, kita kena campurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Bismillah, Rina pergi dulu. Semuanya diam. Semuanya tertanya-tanya. Dapat rasa gigitan kacang tu. Oh. Lepas tu pedas dia dah mula rasa. Dah gigit-gigit Dah. So memang betul ala-ala Thailand lah ni. Kakung ka. Tiba-tiba dah tukar bahasanya pula. Okey, untuk saya nak peras sikit lah. Jangan marah kalau bunyi dia lebih daripada biasa. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas lagi ni. Bismillah. Macam tengok jalan-jalan cari makan lah. Ya Allah. Minyak cili dia meletup dalam mulut kita lah. Jadi jangan marah. Jangan marah kalau saya sot. Sebab kalau ikut budaya, okeylah. Untuk Melayu memang pengajarnya dia susu. Tapi untuk budaya Cina, lebih banyak, lebih kuat dia slurp tu. Maaflah saya mengganggu awak dia cakap. Dia lebih menghormati orang yang masaknya tu. Itu dia beza budaya kan. Kata Firdaus tadi, kita kena gaul semua ya. Gaul semuanya sekali. Ini saya pilih yang kering kan? Tahu pilih yang sup sebab dia tak ada telur. Yang okey. Kita prihatin sebab kita tahu tak boleh makan telur yang lembik. Saya ni. Okey, rasa. Sementara Rina nak rasa tu. Okey. Mi dia ni, mi tarik dia sangat kenyal. Oh, itu yang bestnya kat sini. Macam mana? Terbaik. Rasa sedap. Pedas dan masin dia campur best. Bersatu memang sedap. Bersatu sedap. Bertilah padu. Okey, itulah dia. Apa yang kita nak kongsi kat sini. Sekarang kita nak kongsi satu lagi jenis mi pula yang tak biasa. Oh, cici. Tisu. Sebentar tu kita nak rasa mi udang. Bukan sembarang mi udang. Dari Kuala Kuak. Oh, Kedah. Kuala Kuak, bukan Kuak. Oh, sorry. Kuala Saya Kuak. bukan orang Kedah. Saya sebutkannya Kuala Kuak. Silakan. Mi udang yang istimewa. Kita saksikan. Pelbagai jenis sajen mi terdapat di negara ini dan bermacam juga cara penyediaan bahan mengikut resepi tersendiri. Di negeri Jelapang Padi, mi udang Kuala Kuak semestinya menjadi pilihan penduduk tempatan maupun dari luar negeri sekiranya melalui Jalan Alustar ke Perlis. Bagi peniaga mi udang, Bibi Haslina Abdullah, 41 tahun, mi udang hasil air tangannya adalah resepi ciptaan sendiri. Menurut bekas kerani di sebuah syarikat insurans ini, keputusannya berhenti kerja pada tahun 2010 adalah pilihan yang tepat apabila dia bertekad untuk memulakan perniagaan mi udang di tepi pantai di Kuala Kuat ini. Senang disapa Kak Bibi oleh pelanggan, katanya mi udang yang dijual ini tidak lembut atau lembik apabila terendam lama di dalam kuah kerana cara penghasilannya berbeza dari yang lain. Okey, so menu yang ni mi lah. Okey, Kak selitkan Maggi dengan kuotiao sebab kadang-kadang ada yang tak makan mi. Kan, so kita ada Maggi, kita ada kuotiao. Tapi semua yang berkuah lah. Kan, okey yang berkuah. Selalunya yang ni kat sini mi udang lah. Kan, Kak pun ada mi nasi apa semua kan. Macam mi Kak akan rendam dengan air panas lah. Kan, macam mi Kak guna untuk rendam air panas, Kak gunakan mi ni dalam 20 minit macam tu supaya dia ni kan. So makan mi Kak tak ada lembut, tak ada apalah kan. Dia okeylah makan dengan sebati dengan kuah dia. Menurut Kak Bibi, kuah yang dihasilkan juga pekat dan penuh dengan isi udang yang dimasak lebih daripada 6 jam. Menurut ibu kepada 3 cahaya mata ini, udang yang dipilih juga segar dan diambil setiap hari dari nelayan di Kuala Perlis. Kalau kuah ni kadang-kadang orang makan bukan nak kuah lebih kan. Sebab dia ada fresh isi udang. Kak dah blend semua kan. Okey. Ni dah memang pekat dah. Okey. So yang ni air rebusan udang. Kan? Air rebusan udang ni. Okey, Kak akan top up macam ni lah. Okey. Akan top up macam tu. Okey, Kak akan masukkan kuah kat sini. Okey. Fresh semua. Okey. Malah dengan peningkatan harga barangan ketika ini, Kak Bibi langsung tidak menaikkan harga mi udang kerana baginya sambil berniaga sambil bersedekah. Katanya, apa yang penting kepuasan halwa tekak pelanggan setiap kali menyuapkan mi udang ke dalam mulut.
harga kak memang orang kata harga yang berpatutan lah. Mana-mana orang datang pun kak betul ke RM10 dengan keadaan udang apa semua orang kata satu mangkuk tu baru RM10 kan, dengan udang yang besar-besar kan, mungkin kat situlah kak ada. Tapi banyak yang cakap mungkin kak punya mi udang dia lain daripada setengah orang macam mi pekat-pekat kak macam sup sikit kan. Mungkinlah kita cita rasa masing-masing kan. Tapi alhamdulillah lah orang kata kena dengan mulut-mulut customer kan. Adat orang berniaga semestinya ingin mengembangkan perniagaan ke tahap lebih tinggi. Maka anak sulung Nur Nadia Izzati Muhammad Nazri, 20 tahun, mempunyai perancangan untuk melebarkan sayap perniagaan mi udang yang diusahakan ibunya. Dia yang kini menuntut di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam dalam jurusan Bahasa Arab Komunikasi Profesional bercadang membuka cawangan mi udang di setiap negeri. Bagi penggemar mi udang Kuala Kuang ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Bagi mereka, sekali datang pastinya akan datang lagi untuk menikmatinya. Ada di antara pelanggan yang datang dari negeri-negeri berdekatan seperti Perlis, Pulau Pinang, Perak, malah ada yang sanggup datang daripada Kuala Lumpur dan Johor untuk merasai kenikmatan mi udang Kak Bibi. Wah, macam betul je. Terus buat keputusan dengan kawan-kawan, jomlah kita pergi. Datang-datang tu, wah best lah, murah kan semua. Lepas tu, kita try lah. Kali pertama makan, wah sedap. Lepas tu kita datang lagi, nampak udang besar-besar semua kan. Berbaloi lah dengan harga dia tu. Islamic Fashion Festival bakal berlangsung tidak lama lagi, tetapi untuk tahun ini pastinya ia sesuatu yang luar biasa dan berbeza. Nak tahu apa butirannya? Untuk itu kita bersama dengan tetamu istimewa kita. Elok saya perkenalkan di sebelah saya ini Yang Mulia Datuk Indra Tun Putera Muhammad Abu Bakar, Datuk Munir Timbalan yang di-Pertua Badan Amal Kasih Sayang Bakasa. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih. Dan kita juga rasa berbesar hati kerana dapat bersama dengan Yang Mulia Ejam Profesor Datuk Seri Raja Reza Shah, Tengku Sri Kelana Diraja Kelantan, pengasas dan pengerusi Islamic Fashion Festival. Terima kasih bersama kami, Datuk Seri. Terima kasih kepada MHI sudi undang kami. Kembali. Baik, ini kita nak bercerita tentang Islamic Fashion Festival di mana kita tahu bahawa pada tahun ini Badan Amal Kasih Sayang Bakasa bersama dengan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat menjadi penganjur secara bersama bagi menganjurkan Malam Amal Bakasa dan Bakat Islamic Fashion Festival IFF 2022. Yang Mulia Datuk mungkin boleh kongsikan kepada penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan acara yang bakal berlangsung iaitu pada Rabu ini ya. Betul. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terutamanya nak cakap terima kasihlah kepada Media Prima dengan TV3 sama-sama kerana memberi pentas untuk Bakasa, Bakat dan juga IFF untuk memberi ruang untuk mempertengahkan malam amal kami yang bakal berlangsung pada 30 November. Ya. Malam itu kita ada pelbagai acara lah, terutamanya IFF, iaitu diterajui oleh Yang Mulia Tengku Sri Kelana Diraja. Kita ada pereka-pereka fashion dari Malaysia dan juga Indonesia. Dan juga persembahan oleh artis-artis terkenal lah, seperti Datuk Siti Nurhaliza, Datuk Amy Search, Alif Aziz dengan Rahimah Rahim. DJ Dave. And Datuk DJ Dave. Sorry, thank you. Untuk pereka pula, kita ada Raja Reza, jenama Datuk Sri Raja Reza. Nurita Harith, Calvin Tu dan Rizman Ruzaini. Dan Rosita Cik Wan. Wow, menariknya dan saya pasti tak sabar dan teruja untuk menyaksikan malam IFF itu sendiri. Datuk Sri sebagai pengasas dan juga pengerusi Islamic Fashion Festival ini, kita tahu sepanjang penganjurannya dari dulu sehingga kini membawa acara ini
ke Jakarta, ke Dubai dan pastinya kita melihat kejayaannya dengan penyertaan kreatif 180 mereka yang mewakili pelbagai budaya dan juga negara. Pastinya Datuk Seri nak kongsikan kepada mereka di luar sana berkenaan dengan tercetusnya idea juga usaha-usaha untuk membawa pertunjukan fashion ini ke satu tahap yang amat membanggakan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di luar negara. Assalamualaikum dan terima kasih kerana masih bersama dengan kami. Okey, sebenarnya saya IFF rasa sangat berbangga dan berusaha hati kerana kita dapat bekerjasama dengan Bakasa dengan Bakat untuk penganjuran pada kali ini. Di mana ini kali pertama kita berkongsi sama dalam penganjuran majlis IFF ini. Kali pertama kita buat dulu di England, di Windsor Castle, di mana kita berkongsi dengan Duke of Edinburgh Awards, di bawah Countess of Wessex dari England. Jadi ini kali pertama dan saya rasa bersati kerana mereka begitu fokus dan telah berjaya menjual ke semua 75 meja. 750 tetamu dan mendapat sasaran mengutip lebih kurang 1.25 juta untuk tabung Bakasa dan Bakat ni. Dan IFF itu sendiri seperti yang saya telah cakap sejak tahun 2006 tercetus daripada tragedi September 11 di mana mangsa sebenarnya adalah kita orang Islam. Dan kita pun tidak boleh 100% menyalahkan orang-orang di luar sana kerana mereka tak faham. Mereka ini selalu ingat Islam equals to terrorism. Jadi kita nak cuba tukar ataupun bagi tahu orang ini apa yang sebenarnya itu Islam ni bukan begitu. Islam ini cantik melalui satu medium iaitu bukan dengan cara bercakap tapi daripada apa yang mereka lihat. Jadi kita gunakan fashion. Sebab itu dalam IFF ini kita tak boleh ada satu designer. Kita ada berbagai-bagai designer dari berbagai bangsa dan agama kerana begitu mereka faham Islam ini bukan dipraktikkan satu cara saja. Okey, faham. Dan pastinya kita melihat bagaimana Bakasa ataupun Badan Amal Kasih Sayang ini yang merupakan badan bukan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan ini menjalankan kerja-kerja amal untuk membantu mengurangkan beban golongan yang tidak berkemampuan. Dan pastinya Yang Mulia Datuk boleh ceritakan inisiatif dipelopori oleh Bakasa ini sebenarnya melalui dana-dana yang disumbangkan sama ada secara individu ataupun melalui agensi bagi penganjuran untuk malam IFF ini. Bagaimana mungkin harapannya? Okey, Bakasa ada rumah kanak-kanak Tengku Puan Afzan di Raub Pahang. Di situ kita menjaga kanak-kanak yang daripada background yang bukan selesa lah. So selama ni kita menjaga pembelajaran mereka dari segi tuition, sekolah, pastikan mereka dapat merasai kehidupan yang lebih selesa. Selain itu kita ada Center of Innovation Tengku Puan Afzan. Di situ kita mengaktifkan program pembelajaran seperti robotics. So something different. But itu bukan sahaja untuk kanak-kanak di Raub tapi di Rukta tapi di Persekretariatan Raub. Okey, baiklah. Mungkin sedikit sebelum kita berakhir, apa mungkin harapan Datuk Seri sendiri untuk penganjuran IFF ini yang melibatkan Bakat dan juga Bakasa? Okey, pertama kali saya harap untuk wanita-wanita yang menuntut arak untuk terus menuntut arak dengan cara yang cantik dan yang sesuai. Dan yang kedua, datanglah sama pada keesokan harinya. Pada 1 bulan Disember, masih ada lagi bazar-bazar yang menjualkan pakaian-pakaian dan barang-barang hasil daripada anggota-anggota Bakat dan Bakasa. Kerana kita masih nak mengutip dana dan kita kena ingat tentera ini, keluarga tentera ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi terus datang untuk menyokong usaha ini. Pada 1 Disember kita akan adakan bazar dan macam-macam beli-beli di sana sambil menyokong. Okey, baik. Terima kasih. Kita juga mengharapkan agar acara yang penuh gilang gemilang ini dapat dijayakan dengan begitu meriah sekali. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Yang Mulia Datuk Indra Tun Putera Muhammad Abu Bakar Datuk Munir, Timbalan yang di-Pertua Badan Amal Kasih Sayang Bakasa, juga bersama kita Yang Mulia Ejam Profesor Datuk Seri Raja Reza Shah Tengku Sri Kelana Diraja Kelantan, pengasas dan pengerusi Islamic Fashion Festival. Itu sahaja untuk siaran Malaysia hari ini. Pada hari ini, terima kasih kepada semua yang menonton bersama kami. Mudah-mudahan memberi manfaat semua. Datanglah rakan dan juga sahabat saya. Terima kasih. Minta maaf saya baru saja habis makan sarapan pagi yang sungguh hebat. Dan terima kasih kepada tetamu-tamu kita. Kita jumpa keesokan harinya di MHI dengan suatu topik yang istimewa ya. Tentang penyakit-penyakit yang dibawa oleh air, terutamanya musim monsun ini. Berhati-hatilah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.